Malah nenek itu terus menghentak lagi ke arah cermin tingkap kereta. Kalau neneknya seperti ini sih tak payah kita tanyain, geng ya. Misal kalau saya jadi polis ya, nenek mau kemana? Nenek ngapain sorang-sorang? Ngapain tak payah ya. Kalau saya, ya saya biarkan saja, geng. Neneknya aja seperti ini, geng. Aduh. Mayat ni dah terbelah dah. Sampailah ke perut dia kata, masa tu nak termuntah ada, seram pun ada dengan bau hamis mayatnya. Yo, Rek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Rek, bertemu lagi. Ada saya di sini, Wak Lonjong Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Rek ya. Amin ya robbal alamin. Oke, finally seperti biasanya ya. Akhirnya kita bertemu di video malam Jumat horor, di mana video ini selalu membahas tentang kisah-kisah seram, cerita seram, video horor ya, yang misteri dan juga mistis, geng ya. Nah, kebetulan geng, ada beberapa kawan-kawan yang minta saya untuk mereview sebuah video lagi-lagi dari top 5 Malaysia, geng ya. Dan seperti di video sebelumnya ya, kalau kita membicarakan tentang sebuah pekerjaan, pasti ada risikonya masing-masing, terutama pekerjaan dari abang polis. Nah, kalau abang polis itu ya, selain bertemu dengan orang jahat, perompak ya, terkadang bertemu dengan sesuatu hal yang mistis, hal yang gaib, geng ya. Contohnya seperti ini, geng. Nah, ini ya, video dari top 5 Malaysia ini, kalau dari thumbnailnya nih agak menyeramkan juga, geng ya. 5 kisah seram peronda polis ya, paling menakutkan di Malaysia, dan ini part 3 ya. Oke, Pontianak Bukit Ampang, cerita real, dan ada juga mayat minta tolong, geng. Waduh, ini agak seram ini, geng ya. Oke lah, kita akan lihat, geng ya, seperti apa videonya. Tapi Rek, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan Rek, untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, geng ya. So, kita akan lihat seperti apa videonya, Rek. Peronda polis perlu mengawasi setiap jalan di kawasan mereka agar memastikan masalah jenayah dapat dikawal. Ya. Mereka juga perlu bersedia untuk membantu sekiranya terdapat apa-apa masalah yang berlaku. Oleh kerana itu, mereka bekerja tidak mengira waktu dan pasti akan berhadapan dengan beberapa kisah seram yang bakal mengejutkan anda. Sebelum ini, admin telah menceritakan kisah seram polis seperti kisah di kamp polis, gangguan di tepi lebuh raya, polis trafik terpijak darah mayat, dan gangguan di sekatan jalan raya. Namun pada video ini, admin akan mengulaskan kisah yang lebih meremangkan, dan di sini terdapat 5 kisah seram peronda polis paling menakutkan di Malaysia, bahagian 3. Oke, bagian 3, geng ya. Kalau kemarin kita membahas bagian 1, 2 juga sudah, sekarang ini bagian 3 nih. Nombor 5. Oke, nomor 5. Penumpang misteri Bukit Ampang. Penumpang misteri Bukit Ampang. Oke. Menurut channel Abes Seram, dia menceritakan peristiwa menakutkan yang dialami oleh Korporal Hafiz selepas daripada kejadian yang pernah dialaminya sebulan lalu. Menurutnya, dia ditugaskan untuk meronda bersama Sarjan Ali ke kawasan Ampang dan memandangkan malam itu merupakan malam minggu. Kebetulan dia lalu ke Bukit Ampang dan kelihatan ada beberapa gerai dibuka serta kereta terlihat berderet sepanjang jalan. Kemudian setelah selesai meronda di Bukit Ampang, dikatakan Korporal Hafiz turun dari kereta dan dia melihat adanya satu kereta Honda Civic berwarna putih beberapa kilometer dari Bukit Ampang tersebut. Menurutnya lagi, kereta itu parking di sebelah kiri jalan dalam kawasan gelap dan ia terlihat agak mencurigakan, dan dia pun berhasrat untuk berhenti di belakang kereta itu dan berjalan menuju ke kereta tersebut. Kemudian Korporal Hafiz dan rakannya Sarjan Ali berdiri di sebelah kanan dan kiri kereta. Lalu Hafiz mula menyuluh ke bahagian pemandu. Tiba-tiba kelihatan seorang lelaki bersandar di kerusi bersama sosok seorang perempuan berambut panjang, menutup muka dan memakai baju lengan panjang yang bersandar di atas bahu lelaki itu, dan tangannya telah diletakkan di atas peha lelaki tersebut. Ngapain tu? Tapi sebelah dia ni ada seorang perempuan, rambut panjang tapi tutup muka, pakai baju warna putih lengan panjang, tengah, orang panggil tengah bersandar dekat bahu pemandu kereta ni lah. Wah, itu pasti buat projek gitu, geng. Astagfirullah. Buat projek ya, jangan-jangan. Waduh.
Pada waktu itu bukannya tugasan mereka untuk menangkap orang berkalwat, namun yang mereka takutkan jika adanya kes jenayah. Lalu Kopral Hafiz pun mengetuk tingkap kereta tersebut. Sebaik sahaja lelaki itu membuka tingkap, Kopral Hafiz mengajukan beberapa soalan kepadanya. Kemudian lelaki itu diminta untuk mengeluarkan IC dan Hafiz juga telah menyuluh ke arah perempuan itu tadi. Namun tiba-tiba dia dapati tiada sesiapa di sebelahnya. Muka perempuan yang ada di sebelah pemandu tadi, bila dia suluh, dia tengok memang tak ada orang. Yang ada cuma lelaki ni, dan dia suluh dekat seat belakang memang tak ada orang. Selepas daripada itu, dia bertanyakan kepada Sarjan Ali, "Lee, ada perempuan keluar ke tadi?" Namun Sarjan Ali itu menjawab, "Tak ada, aku daripada tadi duduk di sini tapi tak ada orang keluar pun dari tadi." Kemudian Kopral Hafiz bertanya kepada lelaki itu, "Mana pergi perempuan tadi? Awek cik tadi ke mana?" Dan lelaki itu pun menjawab, "Mana ada tuan, saya seorang je dalam kereta ni," dengan riak wajah yang begitu terkejut. Dia kata, "Mana pergi perempuan tadi? Awek cik tadi pergi mana?" Dia kata, "Girlfriend cik tadi pergi mana?" Jadi si lelaki ni tunjuk riak muka yang terkejut. Dia kata, "Mana ada tuan?" Dia kata, "Saya seorang je dekat dalam kereta ni." Seterusnya Kopral Hafiz masih tidak berpuas hati dan meminta lelaki itu keluar kerana bimbang dia membawa senjata. Dan Sarjan Ali juga sudah menggeledah di dalam keretanya. Akhirnya lelaki itu pun memberitahu dia kerap pulang lewat ke rumah kerana teringat akan arwah isterinya yang baru meninggal bulan lepas disebabkan kemalangan. Mungkin jelmaan itu tadi adalah jelmaan isterinya yang menemaninya di kawasan gelap tersebut. Apakah pendapat anda? Mungkin ya, tapi tak pasti juga lah geng ya. Rambut panjang begitu kan, tangan ada di paha laki-laki, kan patutlah kalau kena ini ya, kena apa namanya ya, harus kena cek dengan abang polis ya, takutnya kan buat project atau apa begitu kan. Tapi ternyata setelah didekati ya, disuluh, kena center flashlight gini kan, itu tiba-tiba menghilang. Nombor 4. Oke, sekarang 4. Mayat kemalangan meminta tolong. Waduh, ini seram nih geng. Mayat kemalangan meminta tolong ini. Waduh, kok bisa? Sudah menjadi tanggungjawab seorang peronda polis untuk melakukan rondaan dan menyelesaikan masalah jenayah yang berlaku. Antara jenayah yang sering berlaku adalah kes ragut, pecah rumah, pergaduhan dan banyak lagi. Menurut perkongsian video Ashraf Channel, dia menceritakan kisah seram berhadapan kereta berkelip di Lebuh Raya yang dialami oleh seorang lelaki bernama Halim. Pada suatu malam, Halim bersama rakannya Lopez telah ditugaskan untuk menunggu di kawasan Lebuh Raya sebelum mereka mendapat panggilan kecemasan lebih kurang jam 10.30 malam. Seperti biasa, mereka akan sibuk menyiapkan report. Tiba-tiba kedengaran bunyi panggilan telefon daripada pihak atasan dan mereka dimaklumkan berlakunya kecemasan. Justeru itu, mereka bergegas ke kawasan tersebut dan setibanya di sana, mereka melihat seorang amoy dengan tayar keretanya yang pancit. Lantas Halim segera menelefon kawannya untuk mendapatkan bantuan kerana kawan Halim itu bekerja sebagai towing kereta. Kemudian lebih kurang jam 12.15 tengah malam, mereka membuat keputusan untuk pulang dan sewaktu dalam perjalanan yang sunyi sepi serta kurangnya kenderaan, tiba-tiba Halim melihat sebiji kereta di hadapannya berkelip-kelip. Ada satu biji kereta yang berkelip pada waktu tu. Berkelip-kelip lah. Menurut Halim lagi, dia ternampak seorang pemuda melambaikan tangannya seperti memerlukan pertolongan. Memandangkan waktu itu Lopez memandu agak laju, dia terlepas pandang akan kereta tersebut. Kemudian mereka meneruskan sahaja perjalanan. Setibanya di suatu kawasan dan dalam raut wajah Mamai, sekali lagi Halim melihat pemuda yang sama. Kali ini dia melambai hanya sebelah tangannya sahaja. Dia macam terpandang satu kereta yang berkelip-kelip juga, and then waktu tu orang tu lambai macam ni. Selepas itu, Halim meyakinkan Lopez bahawa itulah kereta tadi yang dia jumpai. Namun Lopez memberitahu bahawa dia tidak melihat apa-apa kereta pun tadi. Kemudian Halim pun terus menyandarkan dirinya sambil termenung mengamati jalan dan tiba-tiba kereta yang dimandu oleh Lopez terhenti. Lopez memberitahu dia melihat ada seorang pemuda meminta tolong, menunjukkan tangannya ke arah berlakunya kemalangan itu.
Dengan segera mereka berlari keluar menuju ke arah kereta kemalangan tersebut. Namun dia mendapati tiada sesiapa di situ. Sebaik saja mereka menyuluh ke dalam kereta, tiba-tiba mereka ternampak seorang mangsa tersepit di bahagian tempat duduk belakang dan mangsa itu telah pun meninggal dunia. Kemudian Halim pun memberitahu bahawa inilah pemuda yang aku nampak melambaikan tangan tepi jalan tadi. Kemudian mereka segera menelefon pihak berkuasa untuk mendapatkan bantuan. Aku sure cap, orang yang tersepit dekat belakang tu, yang kereta dia ni dah nak total loss ni, aku tak tahu dia langgar apa, and dia dah tersadar sini, aku tak tahu dah berapa hari. Itu orang yang mula-mula aku nampak tadi tu cap. Kesimpulannya, mungkin roh mangsa kemalangan ini ingin mayatnya dijumpai segera. Maka disebabkan itulah ia melambai tangan beberapa kali kepada polis tersebut. Jadi memang dia melambai tangan beberapa kali kepada polis tadi, geng ya. So dia ingin ditemukan, ya, dikuburkan begitu, geng ya. Waduh, ini seram yang gini, geng. Nombor 3, Nomor 3. kisah bilik portem. Aduh, apa ini? Kisah bilik portem. Bilik kan kamar ya. Portem ini apa ini, portem ini? Menerusi perkongsian daripada YouTube Abes Seram Channel, dia menceritakan pengalaman mistik oleh peronda polis dikenali sebagai Korporal Hafiz yang terpaksa mengikuti pegawainya menghadiri satu postmortem. Pada suatu malam, dia ditugaskan untuk menghadiri satu postmortem bedah siasat seorang lelaki Myanmar. Dipercayai mayat itu dikatakan sudah dibawa ke hospital dan setibanya di sana dia dipanggil pegawainya untuk turut masuk ke dalam bilik mayat tersebut. Menurutnya ini merupakan pertama kali dia merasai pengalaman masuk ke bilik mayat. Seterusnya dia diminta untuk menunggu di luar. Namun menurutnya tidak sampai setengah jam, pegawai telah menelefonnya dan menyuruh Korporal Hafiz untuk mengambil cop nama di dalam bilik mayat tersebut. Sejurus selepas dia mengambil cop nama, dia mendapati di atas dada mayat tersebut sudah terbelah sampai ke perut serta berbau hamis. Ke atas dada mayat ni dah terbelah dah, sampailah ke perut. Dia kata masa tu nak termuntah ada, seram pun ada dengan bau hamis mayatnya. Seram yang berlaku adalah di mana ketika dia berada di rumah sewanya. Pada satu malam, dia baru sahaja pulang dari bekerja. Kemudian ketika dia membuka pintu biliknya, tiba-tiba dia terbau hamis seperti di bilik mayat tadi. Lalu dia bergegas membuka uniformnya dan mandi. Kemudian sebaik sahaja dia masuk semula ke biliknya, dia mendapati bau hamis darah tadi sudah hilang. Dan selepas itu, sementara housemate-nya belum pulang, dia menuju ke ruang tamu untuk menonton TV dan tiba-tiba kedengaran namanya dipanggil. Nama dia dipanggil Hafiz. Dia kata sebiji macam orang panggil tapi sayup-sayup. Dalam beberapa minit kemudian, kedengaran bunyi kereta dan lampu kereta menyuluh seperti housemate-nya sudah pulang. Akan tetapi dia mendapati housemate-nya tidak masuk lagi. Jadi dia segera membuka pintu depan untuk melihat, namun tiada kenderaan di situ. Kemudian dia segera menelefon housemate-nya dan mendapati housemate-nya sedang berada di kedai makan. Tidak sampai beberapa minit kemudian, dia terdengar namanya dipanggil lagi. Hafiz. Hafiz. Itu kalau saya mungkin lonjong. Begitu kan. Diikutin ternyata sampai rumah ya. Segera dia menutup TV dan mengambil kunci keretanya dan keluar dari rumah. Gimana, geng? Serem juga kalau begitu ya. Lepas dari bilik mayat, bau hamis, ternyata sesuatu itu sampai mengikuti dia sampai rumah. Nombor 2. Oke, 2. Nenek kebayan di tepi jalan. Nenek kebayan. Menurut Shadows Channel, dia menceritakan tentang kisah seram peronda polis yang dikenali sebagai Inspektor Hafiz dan Inspektor Vijay semasa membuat rondaan di kawasan Sungai Berang, Perak. Pada waktu itu, Inspektor Vijay tergerak hati ingin membuat rondaan di kawasan tersebut dan setibanya mereka di sana, seperti kebiasaan rutin harian mereka, akan memastikan tiada sebarang jenayah atau perkara yang tidak diingini berlaku. Sebaik sahaja mereka selesai membuat rondaan, mereka pun beredar dari kawasan Felda Sungai Berang itu dan menuju ke kawasan lain. Semasa dalam perjalanan, mereka mendapati suatu kawasan yang agak gelap dikelilingi hutan. Tidak lama kemudian, Inspektor Vijay menyuruh Inspektor Hafiz berhenti. Hal ini kerana dia ternampak akan satu sosok wanita tua yang berjalan di sisi jalan dalam jarak lebih kurang 20 meter.
Kemudian apabila Aneh Inspektor tu. Hafiz ingin berdekatan dengan perempuan tua itu, lantas Inspektor Vijay menurunkan tingkap keretanya dan bertanyakan beberapa soalan yang boleh mereka bantu. Namun wanita tua itu tidak menjawab dan mereka kemudiannya berasa sangat hairan. Peka Setelah- mungkin nenek itu peka geng, makanya dia tidak menjawab kan. Beberapa kali mencuba, akhirnya Inspektor Hafiz memutuskan untuk beredar dan membiarkan sahaja perempuan tua itu. Dalam pada waktu tingkap kereta separuh sudah dinaikkan, tiba-tiba perempuan tua itu memandang tepat ke arah mereka dengan raut wajah yang agak mengerikan. Wah, Namun sebaik sahaja tingkap berjaya dinaikkan, tiba-tiba wanita tua itu menghentak tingkap cermin kereta mereka. Waduh. Kemudian Inspektor Hafiz mencapai walkie-talkie dan memberi amaran kepada wanita tua itu agar tidak mendekati mereka. Memandang ke arah Inspektor Vijay dan juga Inspektor Hafiz, dan alangkah terkejutnya mereka berdua apabila mendapati wajah wanita tua tu amat mengerikan. Namun tiada sebarang respon juga diberikan. Malah nenek itu terus Aduh, menghentak ini- lagi ke arah cermin tingkap kereta. kalau neneknya seperti ini sih tak payah kita tanyain geng ya. Misal kalau saya jadi polis ya, nenek mau kemana, nenek ngapain sorang-sorang, ngapain tak payah ya. Kalau saya, ya saya biarkan saja geng. Neneknya aja seperti ini geng. Aduh. Sekali lagi diberikan amaran dengan menggertak untuk menangkap perempuan tua itu sehingga dia mula berhenti mengetuk dan membelakangi mereka, dan kelihatan raut wajahnya yang seram itu tersenyum sinis. Namun sebaik saja mereka memutuskan untuk beredar, secara tiba-tiba enjin termati dengan keadaan lampu terpadam dan gelap gelita. Lalu Aduh. Inspektor Vijay terus mencampai lampu suluh miliknya dan menyuluh ke arah wanita tua itu tadi, namun wanita tua tersebut tiada. Aduh. Tuh geng ya, salah satu risiko dan gangguan ketika ya atau apabila kita menjadi abang polis ya, ronda-ronda malam ketemu hal-hal seperti ini geng. Aduh. Nombor 1. Satu. Kisah seram res malam minggu. Nah ini kisah seram Riz malam minggu. Apakah ada hubungannya dengan mata rempit atau macam mana? Menerusi YouTube channel Kisah Seram Malaysia, dia menceritakan kejadian mistik yang dialami oleh seorang mat rempit bernama Hussein yang diganggu ketika melarikan diri daripada peronda polis. Kisahnya bermula semasa dia remaja berusia 16 tahun dan aktiviti perlombaan telah dijadikan sebagai salah satu hobinya. Pada waktu itu, dia terjebak dengan aktiviti perlombaan haram kerana dia memang sejenis yang minat mengubah suai motosikal, dan menurutnya pernah berlaku di mana dia dikejar oleh ayahnya dan motosikal milik arwah ayahnya boleh dikatakan sesuai untuk dibawa berlomba. Dipendekkan cerita, ada murid dari sekolah lain berniat untuk berlomba semula dengannya dan mereka berjumpa sebaik sahaja tamat waktu persekolahan. Kemudian mereka berlomba di suatu kawasan lapang sunyi dengan jarak 1 kilometer. Ini kerana seandainya didapati ada polis, agak mudah untuk melarikan diri, katanya. Pada malam itu sebelum mereka berlomba, difahamkan perkara utama ialah duit pertaruhan. Setelah itu mereka akan menjalankan kegiatan lomba haram tersebut seperti biasa, dan sebaik sahaja tengah memulas memanaskan motor masing-masing, tiba-tiba kedengaran bunyi siren. Diikuti lampu biru kereta polis dan dia pun berkata, kacau betul lah, siapalah yang pecah lubang ni, mesti ada yang kaki report. Hendak dijadikan cerita, rupa-rupanya pihak polis sudah bersedia menjaga kesemua laluan keluar. Tiba bunyi siren polis kedengaran tau. Allahu Akbar. Nampaklah lampu polis tu kan berkelip-kelip kan. Dia boleh nampak biru-biru. Allahu Akbar gitu. Selepas itu dia segera melarikan diri ke dalam hutan untuk bersembunyi, memandangkan beberapa rakannya telah pun ditangkap. Sewaktu dia sedang mencangkung sambil memerhati sekeliling, dia kemudiannya mengundur sikit ke belakang oleh kerana dia melihat satu cahaya disuluh ke arah tempat persembunyiannya. Semasa dia mengundur, tiba-tiba dia merasakan seolah-olah terlanggar sesuatu keras seperti kasut. Lalu dia merasakan seperti bahunya dipegang seseorang. Sebaik sahaja dia berdiri dan menoleh ke belakang dan merasa amat terkejut apabila kelihatan satu sosok manusia tanpa kepala. Dia kemudiannya keluar berlari ke arah polis dan akhirnya dia juga tertangkap oleh pihak polis. Saya tengok dekat belakang tu orang tak ada kepala, babe. Punyalah saya terkejut waktu tu. Saya terus lari ke depan. Itu sahaja video pada hari ini. Antara kelima. Jadi ya,
hikmah yang bisa kita petik ya, hati-hati untuk mata rempit geng ya. Mau kabur dari polis ternyata nggak bisa dikarenakan ada sebuah penampakan manusia tanpa kepala geng. Waduh. Oke, ini juga sekaligus pesanan untuk mata rempit yang ada di luar sana geng ya. Saya jadi teringat dengan almarhum bapak saya geng ya. Jadi beliau dulu semasa hidup pernah mengingatkan kepada saya, jangan sekali-kali menjadi mata rempit. Karena ketika kita accident ya, tangan kita patah atau kaki kita patah ya, patah harus amputasi. Itu kalau kita mencari di kedai itu nggak ada. Paham maksud saya ya, di toko nggak ada. Kalau misal jari kita putus ya, ini kita mau mencari ke kedai ini nggak ada geng. Itu semasa saya waktu kecil dulu ya, saya akhirnya berpikir, oh iya ya, kalau misal saya tidak menyayangi tubuh saya sendiri ya, mungkin menghindari hal-hal yang berbahaya, termasuk itu main bunga mercun lah, petasan lah, atau sesuatu yang berhubungan dengan motosikal, mata rempit begitu ya. Ini berbahaya karena kalau ada cedera salah satu anggota tubuh saya, itu sangat disayangkan. Karena kalau cedera nggak ada yang jual geng, iya kan? Di kedai kita nggak ada, ya kan? Masa kita cari di kedai, abang saya nak beli jari satu, nggak ada geng, ya kan? Jadi pesanan buat mata rempit di luar sana, jadi sayangilah tubuh kalian ya, sayangilah orang-orang yang ada di rumah kalian ya. Karena kalau ada apa-apanya dengan tubuh kalian, itu yang paling bersedih nomor satu pasti kalian sendiri, yang kedua adalah orang yang ada di rumah, termasuk orang tua atau mungkin abang, adik gitu geng ya. Itu masih kehilangan tubuh ya, mungkin tangan, kaki, jari, apalagi kalau kehilangan nyawa. Nah itu sangat-sangat berbahaya geng ya. Jadi mungkin pesanan saya ya di video kali ini, terutama untuk adik-adik mata rempit yang di luar sana ya, hati-hati ya, hindari hal-hal yang seperti itu ya. Bukan kelihatan keren, nggak kelihatan ganteng, nggak kelihatan handsome, malah kalian seperti anak yang, aduh, kalau bahasa Melayunya apa ya, anak urakan itu ya, anak yang inilah ya, anak yang nakal itu ya. Itu jadi aduh, dihindarilah ya hal-hal yang seperti itu geng ya. So gimana geng, menurut kalian boleh komen di ruang komentar 5 kisah seram peronda polis ya yang paling menakutkan di Malaysia. Di antara kisah 5 itu yang cukup seram itu ya seram semuanya ya, termasuk abang polis tadi melakukan ronda-ronda ya kan, tahu-tahu bertemu hal-hal yang gaib ya kan. Lalu ada juga yang punya pengalaman tadi masuk ke bilik mayat ya, taunya bau amis ya di dalam bilik mayat. Bau amisnya ini ikut sampai di rumah, itu juga cukup seram geng ya. Berarti kesimpulannya geng, tidak hanya abang polis tetapi mungkin bagian polis forensik itu juga cukup seram berarti geng ya, karena mereka harus dihadapkan dengan mayat setiap harinya, forensik ya. Mereka harus menyelidiki ya bagaimana mayat ini bisa meninggal, itu gimana, itu juga cukup seram menurut saya geng ya. Oke geng ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir, dan saya minta maaf apabila kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video ya. Dan seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita bahas bersama-sama di malam Jumat seminggu nanti ya, boleh silakan kirim link videonya di DM Instagram. Nah di sini, dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye Rek.